Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam di alam maya. Apa khabar saudara nikmat bacik? Saudara Zizi Muhammad, saudara Rose, 3193, saudara Joka Karim. Apa khabar sahabat? Doa saya anda semua sihat ya. Saudara K975 Yus Ediros. Itu juga saudara Rohani Jonit. Saudara Zamari LC, terima kasih hadir sahabat malam menemani saya kita melabun ya. Saudara Bakar Ahmad, semoga dijauhi Allah. Terima kasih doa yang baik. Saudara Azrul Jalil, saudara Rosli Misyah, begitu Elias Muhammad, saudara Sofian Aziz, apa khabar Yan? Dari Pelabuhan Kelang, orang Kelang. Puan Paridun Tukiman, begitu juga saudara Elias Muhammad, saudara Syah Ibrahim, saudara K, Waalaikumsalam. Yan sihat Yan. Doa saya agar saudara Sofian, IR, Insinyur Sofian, gitu juga saudara Syah Ibrahim, saudara Yusuf Awang, saudara Jebat Pembela, saudara Fazil Yub, Rosinin Kurungot, orang Sarawak, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan Pahang, saudara Fazilah Awang, Raja Kamal, Raja Baizan, semoga aku sihat berbahagia bersama family. Saudara Jeffrey Din dari Kuantan, saudara Cik Mat, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, minta maaf saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping, Puan Rubiah Osman, itu juga saudara Muhammad Pardun Tukiman, terima kasih ya. Saudara Ahmad Map, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Khairul Azmir dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Kapli, Waalaikumsalam, Puan Nuriah Arsyad, terima kasih doa begitu. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Khamis Nadi, saudara Khamis Nadi dari Bahau Negeri Sembilan, begitu juga Cik CTP, salam, teruskan pesanan, terima kasih. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Samad Long, itu juga saudara Richard Bakri, saudara Zamari, saudara saudara Zun Razali dari Kok Lanas, Kelantan, saudara Nordin Din, semoga sihat semua. Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Khayyum Amri, saudara Cik Latif, saudara Bahari Ismail, itu juga Puan Hasnah Jaafar, saudara Abdullah Yaumon, saudara Waalaikumsalam Yaumon, saudara Rosli Misyah, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, saudara Abdullah, saudara Awang Yusof, saudara Omar Hamzah, Puan Hasnah, begitu juga saudara Amiruddin Amir dari Taiping, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, saudara Syahid Nur, begitu juga saudara Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Nur Maria, saudara Lim, Wan M. Bakri, Waalaikumsalam. Tengku As, apa khabar daripada Perlis, terima kasih Tengku As. Saudara Faizul Zainuddin, saudara Chef Haji Saleh, Waalaikumsalam. Saudara, itu juga saudara Syahar, saudara Zamri DJ, saudara Emran Khan, saudara Samsul Anwar, terima kasih hadir. Saudara Ridwan Hashim, saudara Muhammad Ali dari Tampin Negeri Sembilan, saudara Putra 9899, Azrul Jalil, saudara Yaya Armen, saudara Raja Nur Azura, saudara Nur Azura binti Raja Jonet, saudara Dato' Anwar Bakar, saudara Muhammad Ali, salam dari Tampin Negeri Sembilan, saudara Abidin dari Kempas, begitu juga saudara Hashim Qaldi, salam untuk warga Cita Damai, saudara Rahim Aim, saudara Abdul Rahman, saudara Rahim Aim dari Rambau Negeri Sembilan, Ian Iskandar, saudara CKT SSF, Waalaikumsalam, saudara Jejak Rimba Eris katanya dari Sungai Siput, Perak, saudara Ian Iskandar, saudara Syahri Mat, saudara Abdul Rahman, begitu juga Jejak Rimba Eris, saudara Zahari SP dari Sungai Petani lah saudara, Zahari SP dari Sungai Petani, saudara Sanusi Yusof, saudara Muhammad Radhi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Itulah seketika menyantuni teman-teman. Jangan marah, bukan saya sombong, tapi waktu sentiasa mencemburui kita saudara. Kita harus meneruskan pencerahan saudara. Saudara Joka Karim, saudara F-Time. Malam ni lagi sekali kena lagi saya nampak gayanya mereka mengganggu live saya dalam saudara Man dari Puchong, saudara Matno dari Semenyih, saudara Sanusi Yusof. Jangan betulkan TV anda saudara.
saudara Yusof Asim, ya, begitu juga saudara Muhammad Johari, Nelawati Ainul, Puan Aminah, Kak Minah dari Terengganu. Jangan betulkan TV bila ada gangguan. Biasalah saudara, ni keadaannya kita buat pencerahan malam-malam begini, mereka sedang berusaha untuk memutuskan hubungan kita. Namun saya yakin tidak mungkin mereka mampu untuk memutuskan hubungan kasih sayang, persahabatan kita bersama saudara. Mereka nak buatlah apa pun. Tapi ya, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman Tanjung Karang, saudara Ibjah, saudara Firdaus, Zulkifli. Saya lihat dari petang tadi mereka mengganggu saya. Saudara Zubaidah, itu juga Azhari Tok Kaya, Zef Hill, saudara Aminuddin Muhammad Arif, saudara Ali Muhammad dari Port Dickson, saudara Salih Lembang. Itu juga saudara Zahari, saudara Imran Khan. Ya saudara, bila terganggu, kalau terputus, jangan berhenti, biarkan dulu, insya-Allah datang balik saudara. Begitulah. Kita ni menumpang daripada internet orang, tak tahulah. Katanya kita ada 5G, 8G, tapi mengizinkan untuk orang hack ataupun mengganggu urusan pencerahan. Saya bukan nak mengata orang saudara. Saya menceritakan yang benar ya, saudara Merah Harun, saudara Yusuf Jabri ya saudara. Baik saudara, kita teruskan pencerahan dalam keadaan-keadaan yang diganggu. Harus berteruslah. Saudara, terima kasih saudara Zahari SP, dia mengantar sekuntum mawar merah pada saya. Nampak ganggu lagi saudara. Itu keadaannya. Jangan betulkan TV anda. Sebab sekejap ada, sekejap tak ada, akhirnya jadi seperti chips more. Memang mereka mengganggu saudara. Saudara Pak Din, saudara Syam Haji Nawawi, MNMK. Ini dalam satu portal, satu lagi halaman yang diganggu. Teruk hari ni daripada petang tadi saudara. Sekejap ada, sekejap tak ada. Saya harap saudara sabarlah. Jangan lari, jangan tinggalkan halaman anda. InsyaAllah dia ada balik tu. Tak apalah. Walaupun mereka berusaha sedaya upaya untuk memutuskan hubungan kita, tapi saya tetap setia dengan anda. Sampai jam 9.30 malam, saya akan bersama dengan anda. Saudara? Baiklah saudara, dalam keadaan-keadaan begitu, saya harus meneruskan pencerahan saya. Saudara Merah Harun, tak apa saudara. Jangan risau. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ya, saudara Hafiz Hazara, saudara John Kelabu, selamat malam. Daripada Semeling, Sungai Petani. Panas katanya. Saudara Abdul Aziz dari Miri, Sarawak. Saudara Hairil, saudara Sanep, saudara Fahruk Uzi. Jadi saudara, mereka ganggu, jangan lari saudara. Tunggu. InsyaAllah. Puan Habibah, itu juga Ridwan. Baik saudara, hari ini hari Selasa 20 Jun. Hari Selasa tanggal 20 Jun yang merupakan hari yang ke 1188. Virus itu masih menyerang negara kita dan belum ada tanda-tanda usainya. Kerana dari segi laporan yang saya terima, jumlah belum dapat saya terima hari ini. Begitulah keadaannya. Saudara Datuk Mustafa Rahman, kita lantak mereka lah. Biarlah, betul. Biarlah mereka nak ganggu ke Sodin, saudara bin Asyad, selamat malam dari Johor. Sebab mereka cemburu melihat ukhuwah persahabatan kita semakin meningkat. Sebab itu saya katakan saudara, jangan lupa. Saudara Sumat Lon, ini cubaan, tak apa. Saudara Roypa dari Dungut. Yang saya penting, tunjukkan pada mereka. Kita like, share dan subscribe sebanyak mungkin saudara. Biar mereka bertambah-tambah lagi geramnya. Apa salahnya? Tak apa. Saudara Dr. Musafa, demo tu cak ayam. Itu keadaannya saudara. Jadi, tunjukkan bahawa kita like, share dan subscribe. Geram juga saya saudara. Tuan Haji Azhar Mana, apa khabar? Saudara Zimarian Yusof. Begitu juga Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Saudara Jamaluddin Muhammad Bujang. Saudara Azizan. Salam dari Ferda Kertih di Terengganu, saudara Azali Kasim. Jika terganggu, jangan keluar, tunggu. Teruskan like, share dan subscribe. Biar mereka tahu bahawa saya mempunyai ramai sahabat. Apa khabar Alan? Tadi telefon kata nak datang rumah, tak datang pun Alan. Saudara Amaya, saudara Farouk, begitu saudara Jamaluddin, saudara Azali Kasim, saudara John Kelabu. Live sangkut-sangkut, betul. Saya tahu saudara John Kelabu-Labu, tapi tak usah peduli. Tunggu. Sekejap lagi dia datang balik. Begitu keadaan saya. Ceplos. Hidup Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, insya-Allah. Baik saudara, saya teruskan dengan e-commerce kepada teman-teman yang mempunyai produk yang mahu saya wawarkan. Jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Tengok dia ganggu lagi saya. Cerita bab e-commerce pun dia ganggu. Pulanglah. Al-Azhar memasarkan setangih albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Saudara Abdul Hamid, kita berlapang dada lah dengan apa yang berlaku. Betul saudara. Saudara Fisya Himalaya, Waalaikumsalam. Semoga semua sihat.
Hajah Comel-Comel, saudara Ahmad Zaki. Saudara tak terganggu dalam line 2 ni, tapi yang line satu lagi ni, saudara, dia ganggu, ya, John Kelabu. Line sangkut-sangkut, Puan Rashidah. Begitu keadaannya. Saudara, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Jangan risau. Jangan lari. Saya nampak anda lari balik. Sebab buat tak tahu je. Kita teruskanlah. Sebab saya akan meneruskan pencerahan saya. Mungkin pendek-pendek, diganggu ya Saudara Ramzul. Nak buat macam mana? Saya tidak menjaganya. Saudara Firdaus Abdullah. Putus-putus, benar. Kadang putus-putus, mereka mengganggu saya. Tak apalah, saudara. Bagi anda yang mahu mengeluarkan produk, kalau tak ada Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dening manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Dibuka sebelum menandakan Raya Haji ni, saudara. Dan selain daripada itu, jangan lupa juga Popiah Sira Lady Maria, ya, Saudara Firdaus Abdullah. Saya tahu putus-putus sebab mereka mengganggu. Jangan risau, kita teruskan juga tunjuk mereka, like, share dan subscribe, ya, Saudara Ibrahim Said. Jangan risau, saya akan berada dalam samping anda. Cik Haji Saleh, suara putus-putus itu di gangguan tak tahu macam dia orang tu takut gamaknya. Mungkin Puan Salih Ahmad jadi dari petang tadi diganggu, saudara. Wahab Muhammad, salam dari Singapura, Saudara Zahiri Anwar, Jebat Pembela. Sebab mereka tahu, saya kini mempunyai ramai sahabat. Saya bukannya ramai pelayar, saudara, ramai sahabat. Anda yang bersama dengan saya anggap sebagai sahabat saya, saudara. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, dari Terengganu, dari Besut. Putus-putus, saya tahu. Mereka cuba mengganggu pencerahan saya. Tak apalah, kita harus berlapang dada. Tak apa, saudara. Saudara Zahari SP, dia kata kawasan saya okey. Memanglah, saudara, tempat anda tak ada masalah, tetapi line saya ini diganggu oleh mereka. Biarkanlah. Nak ganggu lagi saya. Kan saya tak tahu. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Yang ini kalau mereka ganggu, terpulanglah jawab dengan Allah SWT. Sebab saya memberi pencerahan tentang naluri kehidupan yang perlu kita santuni, secara mengingatkan orang. Tapi kalau mereka ganggu, ganggulah. Saya bukan nak mencabar, saudara, tapi itulah gambarannya. Biarlah kalah mereka. Saudara, ini tempat dua line saya tu yang mungkin mendengar live yang satu lagi tu, mereka ganggu, tak apalah, saudara. Saya ingin menjelaskan bahawa sebenar-benarnya, saudara, lisan orang beriman hanya mempunyai dua pilihan, iaitu bercakap perkara yang baik, dan jika tidak mampu, maka perlu diam. Kerana sebagai orang Islam yang baik, pastinya akan meninggalkan perkara yang tiada kaitan atau urusan dengannya. Hari ini, saudara, percakapan bukan hanya menggunakan mulut. Ia sudah berpindah kepada tangan, termasuklah menulis di media sosial. Ganggu macam ni pun antara juga tindakan mereka. Lidah mungkin tidak lagi banyak berkata-kata, tapi tangan pula sentiasa sibuk mengambil alih peranan lidah, melakukan perbuatan yang mengundang dosa fitnah sesama ummah. Kita mengetahui setiap fitnah akan membuahkan permusuhan besar, saudara. Semua itu, saudara, kita perlu berpegang kepada peringatan yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Ingat, saudara, sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Ingatlah, itu surah An-Nur, saudara, ayat 19. Jadi kita harus beringat, saudara, semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat pengawas yang sentiasa berada di sisi kita. Jadi awaslah, saudara. Jika tersalah dalam perkataan, sangat bahaya kesannya. Ya, saudara. Saudara Ismail Muhammad, apa khabar, saudara? Saudara Bidin, dia kata jom joget tunjuk langit. Dansa berdosa, ringgit merudum, rakyat hancing. Apalah, saudara Hazar, Syekh Haji Saleh, pencerahan apanya? Banyak kelentung. Bila masa pula lah saya kelentung. Saya cerita yang benar. Saudara Azinuddin, saudara Otai, saudara Mat Zaini Hilmi, saudara Ismail Azmi, saudara Mat Zain. Sebenarnya, saudara, mereka ganggu salah satu line itu supaya orang berpindah sana, berpindah sini. Mereka mengganggu saya. Tak apalah, nak buat macam mana. Saya tak mampu untuk memperbetulkan. Kalau diganggu begitu, mereka, biarlah tangan-tangan mereka itu yang akan menjawab nanti. Kerana bukan urusan saya, saudara. Aduhai. Riz Ismail, dia nak buat live, saya tak boleh bersama, saudara Riz. Saya minta maaf, saudara Riz.
Kalau saya tekan nanti, ganggu pula lagi ni. Itu keadaannya. Saudara Ismail pun dia nak buat live segala bersama dengan saya, tapi saya tak mampu untuk berbicara, saudara. Jadi apa yang patutnya anda tulis, saya akan bercakap. Itu saya. Terima kasih Bronjis. Itu juga saudara Ridwan Isa, Ibrahim Cik Muda, dan Wan Zainuddin, saudara Mat Zaini Helmi. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Nak ganggu-ganggulah. Saudara, neraka tidak pernah melambai kita sebenarnya, saudara. Namun kita sendiri yang mendekatinya. Sedangkan syurga itu sentiasa menanti. Dah, ganggu balik, saudara. Sekejap, saudara, saya nak perbetulkan sedikit. Aduh, gangguan ni teruk malam ni nampak kayaknya. Teruk gangguannya, saudara. Yang ni. Dia terus putuskan pula tu, terus. Kita masuk dalam segmen Mutiara Kata pun diganggu. Astaghfirullahalazim. Dia kata, add moderator to your live. Tak apalah, Nalawati, Jainul, Surah Amir Shop, Surah Rosnani. Dia ganggu saya, kita masuklah ke segmen yang menyantuni teman-teman. Ya, itu juga Surah Amir Shop. Teruk saya kena ganggu ni. Nampak-nampak gayanya, internetnya, tak tahulah, betul-betul cak ayam lah. Mangkuk betul lah. Aduh, nak marah, tak boleh nak marah, saudara. Apa nak jadi kita, saudara? Kita berbalah, benda-benda ganggu. Saudara Kamarudin Bahrain, Tiko Guys katanya, saudara Syahrum, saudara Handsome Boy, gitu juga saudara Puan Sabaria, saudara Ismail Muhammad, dia kata sabar je lah. Begitulah saudara Sita Rahmah, Syekh Haji Salih, dah hilang suara pula dah. Gitulah keadaan saudara. Saya tak boleh sebut live mana, tapi salah satu line tu yang biasa selagi dari mula dulu tu dah diganggu. Jadi ada 2 line lagi, saudara. Saudara tekan-tekan lah, pindah-pindah lah, saudara. Cik Saleh hilang suara lah. Saudara Mak Rosli, saudara. Juga saudara Hanif. Gangguan teruk sangat hari ni. Apa hal daripada petang tadi? Saya pun tak tahu apalah keadaannya. Saudara Amir Shop, anda tidak mengganggu. Yang mengganggu saya adalah orang yang menggunakan live saya ini dalam salah satu portal tu. Mereka hack saya sampai tak ada, kosong saat ini. Tapi saudara ada ruangan apa ini, saudara Amir Shop ada, saudara Syamdin Noh, saudara Fazil Yub, juga Muhammad Rosli, Ismail Jaiz. Saudara cari-carilah ada 2 line yang lain. Saya tak boleh sebut lagi, kalau sebut dua-dua kena. Ini apa, dia bagi tahu tak boleh nak mula. Apalah dia orang ni. Tunggu lama pun tak boleh. Saudara Mak Kelana, terima kasih. Tu dia ganggu, kan okey balik. Dia memang begitu. Bila dia ganggu, maka saya putus. Dan yang mana teman-teman yang tengah bersiaran, dia lari. Itu keadaannya. Balik daripada kosong. Itu tujuan mereka. Saya tahu, saudara. Saudara Mak Kelana, saudara Rosli, saudara Kanda, Zainal, Fazil Yub, salam, saudara. Jangan risau, saudara. Dan setelah dikatakan, jangan betulkan TV anda. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Pun kalau nak ganggu juga, jawablah dengan Allah SWT, saudara. Kerana saudara, neraka tidak pernah melambai kita. Namun, kita sendiri yang mendekatinya. Sedangkan, syurga itu sentiasa menanti dan menunggu kehadiran kita. Tapi kenapa kita mesti menjauhinya? Fikir-fikirkanlah, saudara. Dan supaya usai Mutiara Kata, kita santuni pantun Pak Nazir. Hari ini Pak Nazir menghantar kiriman saya. Hari ini dia punya pantun, ada yang pantun 6 kerat dan ada yang 4 kerat. Hebat Pak Nazir. Banyak saya nampak pantun-pantun bila Pak Nazir kali ini bukan lagi pantun 4 kerat, tapi 6 kerat dan 4 kerat. Ganggu lagi. Teruk, saudara. Kerana katanya due to poor wireless connection, your broadcast has been paused. Itu keadaannya. Sebenarnya mereka ganggu tu. Sebenarnya saudara, ganggu bukan masalah satelit. Saya yakin. Saudara Muhammad Radi, Saudara Azizul, Puan Hamidah Kamar, tak ada suara, dia kata. Bagaimana teman-teman yang lain kata okey. Macam mana pula saya ni tak ada suara? Itu keadaan saudara. Mereka ganggu kita sebenarnya. Supaya tak dengar suara Saudara Azizul,
saudara Jebat Pembela. Ya, betul lah. Memang kita geram lah nak macam mana. Saudara Mat Kelana. Ya, ruangan saudara tidak ada gangguan. Saudara Yaakob, dia kata not to everyone. Tak apalah. Saudara Jebat Pembela memang geram. Ratapan kasih. Dah ganggu lagi. Syam Haji Nawawi, ini adalah angkara hasad dengki. Betul saudara. Begitu juga Puan Norzila binti Yahya. Terus berada di ruangan yang mana anda pindah tu. Tunggu. Kadang-kadang mereka ganggu juga di sana. Sebab yang ini dia ganggu sekejap ada, sekejap tak ada saudara. Saudara Azlinuddin, dia kata, saya bayar datang ke tidak? Saya bayar berbulan. Saudara. Saudara Waksu, terima kasih, suara jelas. Nurdin, saya mesti bayar. Kalau saya tak bayar, nanyalah, tak ada lah. Data ada, tapi servisnya cap ayam, saudara. Geram betul. Baik, saudara. Saya minta maaf lah pada teman-teman. Saudara Wan Zawawi, memang jelas ruangan saudara ini, jelas. Saudara Osman, okey. Begitu juga area kawasan Norzila, saudara Zaid Mahmud, saudara Fazil Yub, okey. Yang satu lagi, saya mengikut arahan mereka. Tak apa boleh sebut ruangan 1, 2, 3 tu saya tak sebut. Pun kena ganggu juga. Jadi artinya mereka memang memerhati live kita Saban Malam dan kehadiran anda. Jadi mereka cemburu kerana saya punya ramai sahabat. Ya, saudara Zainal Abidin, saudara Muhammad Nazarul Ridwan, dia kata di Miri suara okey dan jelas. Itu ruangan satu lagi. Dan ruangan ini saudara memang diganggu mereka. Memang suara juga ada. Betul lah saudara Jebat, geram lah. Saudara Edi Tahir, kerana mereka rasa bahawa tercabar, bahawa anda tidak lari. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada anda yang menyokong live saya Saban Malam. Ariel Awi, Edi Tahir, dia kata lalang dah tebas, sawang dah sapu, tapi line tetap sangkut. Tikus punya kerja lah tu, saudara. Ya, so, shout out, saudara Cik Long, saudara Abdul Hamid. Biarlah pelaku kumpul dosa untuk dibawa ke sana, saudara. Baik, saya santuni pantun Pak Nazir, saudara. Kali ini Pak Nazir ada pantun 6 kerat dengan pantun 4 kerat. Katanya, makan ketupat pagi hari, roti jala, pengat labu, rezeki seada, Allah dipuji. Sudah dapat jadi menteri, gaji pula berpuluh ribu, apalah ada pada janji. Itu kata Pak Nazir. Dah dapat jadi menteri, gaji puluh ribu, apalah ada pada janji. Sebab itu mereka kadang-kadang melupakan janji pada rakyat. Saudara Khairul Azwar, terima kasih. Mohon ulas Peluang Barisan Nasional, Pakatan Harapan. InsyaAllah memang saya nak ulas malam ini. Saudara Khairul Azwar, insyaAllah. Saudara Kamin Karma, selamat malam dari Sandakan Sabah, saudara ya. Terima kasih Azizah Jane. Lagi mereka marah, anda hantar pada saya ini sekuntum mawar merah. Itu cara ngajar dia orang ni, saudara. Saudara Rahman, Arzaina, saudara Abdul Qadir, salam, semoga sihat selalu. Saya suara terang di line ini. Itu Mat Jasni. Yang satu lagi itu, saudara, geram tu saya. Terima kasih saudara Azizah Jane mengantar kiriman pada saya. Saudara Karmen Karman hantar bunga, bagi mereka marah lagi. Selamat kerana itu aja, bukan anda kena bayar pun. Itu gambaran yang saya perlu jelas pada anda. Jadi kata Pak Nazir, sudah dapat gaji menteri, gaji pula berpuluh ribu, apalah ada pada janji. Pantun Pak Nazir yang 4 kerat lagi, dia kata menghafal sifir, kemudian berpantun bersama adik senawi. Orang kafir boleh disantun, tapi cuma perkara duniawi. Itu penjelasan Pak Nazir. Saudara Ismail Muhammad, datanglah katanya di Santai Ikan Bakar Gombak. Okey. Saudara Ismail Muhammad, dia membuka kedai makan. Saya insyaAllah nak pergilah. Nama kedai itulah di Santai Ikan Bakar Gombak. Dekat mana tu saudara? Sila bagikan dia punya berhampiran dengan mana, supaya teman-teman nak makan boleh. Saudara, tak apa, ini ganggu dan mereka ganggulah. Nak buat macam mana saudara? Saya tak kisah orang nak ganggu saya ni. Aduh, hai. Teruk saya kena ganggu hari ni, saudara. Aduh, sekejap saya nak panggil anak saya, kok dia boleh bantu saya. Teruk saya kena gangguan hari ni, saudara. Tolong panggil Amirul. Internet very bad. Kok dia kena off dia punya internet ke dia?
Very bad. Tong. Itulah keadaan saya. Saya terpaksa tengok Baif, Cik Tahir, Sir Rosli. Oh, sebelah Kolej Vocational di Gombak ya. Kedai saudara Asmaun adalah di sebelah Kolej Vocational Gombak. Papazi, Burak Putih, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ni kena ganggu teruk. Panggil dia turun sikit, panggil dia turun. Jadi saya bersiaran di 2 line saja. Line satu lagi tu dah rosak saudara. Nak buat macam mana? Aduh, hai. Biarlah mereka ganggu. Jangan risau saudara, kita ada Tuhan. Tak apalah saudara. Saya terus berjuang, jangan risau. Nampak kata saya terpaksa live dalam TikTok lah nampak kayaknya. Buat Tija sudah manpul. Saya lari ke Instagram, tak ada gangguan. Yang satu ni ajalah yang ada gangguan, teruk saudara. Sekejap lagi mungkin tengah-tengah nanti ke saya on off kan balik saudara. Macam mana saudara? Ini gangguan mereka saudara. Biarlah. Dari Kak Bari, Saudara Ismail Abdul Rashid, Saudara Dari. Aduh, geram saudara. Sebab saya selalu tak diganggu. Baik saudara. Bagaimanapun saya harus mengingatkan pimpinan negara supaya jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis saudara. Sekejap teman-teman, saya nak cuba tengok yang ini pula macam mana. Yang ini macam mana ni saudara? Wahai. Saya buat apa? Ganggu sana sini, aduh, teruklah saudara. Minta teman-teman bersabar sedikit, teman-teman. Saya ada gangguan. Saya nak buat macam mana kalau dah kena ganggu macam ni? Off sana, off sini. Tak apa saudara. Betul. Saudara Muhammad Noor, Abby True. Saya nak sekejap. Lari kat dulu sudah betul kan? Dah dia ni pula. Abby kat Facebook tu. Jadi saudara, saya bersiaran di 2 line sajalah. Yang satu line lagi tu nampak-nampak gayanya masih lagi mengganggu dan sukar untuk saya berkomunikasi dengan anda. Tapi bagaimanapun, sebelum saya ambil pencerahan, saya harus mengingatkan anda. Saudara Abdul Qadir pergi ke Instagram, betul. Saudara TikTok, okey. 2 ni saja saudara. Yang FB tak boleh. Saya sebut aja lah, dia nak marah-marah lah. Sebab, nak buat macam mana saudara? Kita jujur dengan mereka, mereka tidak jujur dengan kita. Penyedia halaman itu nak kata internet, tak ada. Ada internet. Bukan tak ada. Bukan kita tak bayar dia macam ni. Saudara Azman, Mazman, saudara. Baik saudara. Pada mereka yang menyunting semula live saya ini, saya harap agar anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Dan kena ingat saudara, pencerahan ini harus dilakukan dengan berprinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju saudara. Sekarang ni ada pula nilai ni. Sekejap ada, sekejap tak ada saudara. Ganggulah nak buat macam mana saudara. Aduhai. Aduh, letihlah malam ni saudara. Gangguannya teruk, mereka marah sangat dengan saya agaknya saudara. Habis mic-mic saya apa semua. Itu keadaannya, tapi nak buat macam mana saudara? Kita terimalah dengan dada terbuka. Saudara Muazzin, saudara Fazil Muhammad, saudara Sejati, saudara Abdul Jalil Osman, Tok Azman, mana-mana pun larilah saudara ke mana-mana. Bila tak ada di situ, lagi di situ. Saya buka di 3 line saudara. Saudara. Dan bila saya ambil pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsip kita saudara.
Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda nak menyantun, santunlah dengan baik. Saya pun tak maki hamun dia orang, saudara. Kita santun dengan bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga bangsa cinta damai. Baik, saudara. Pertama sekali, saya harus melaporkan kedudukan cuaca panas. Memang, saudara, sekarang pun saya berpeluh. Saya Ismail betul. Solomon Syarim, line sesak, ramai orang buat live. Mungkin gamaknya, tak tahulah, saudara. Saudara Waludin, saudara Daud. Kalau kat line sesak, orang buat live, sepatutnya ditambahkan lagi dia punya ruangnya. Kenapa perlu dibiarkan sebegitu? Dan dalam keadaan cuaca panas ni, rupanya bukan negara kita saja yang panas, saudara. Di London, saya dapat berita Eropah hari ini mengalami cuaca panas yang lebih teruk daripada berbanding dengan benua-benua yang lain. Kabarnya sejak beberapa dekad kebelakang ini, Eropah semakin panas berbanding benua lain dengan suhu meningkat 2 kali ganda, saudara, berbanding dengan suhu kadar purata global. Demikian menurut laporan terbaru daripada Pertubuhan Meteorologi Dunia. Laporan iklim negara Eropah menunjukkan bahawa sejak 8 tahun lalu, suhu global secara konsisten mencapai rekod tertinggi, menjadikannya tempoh paling panas dalam rekod. Demikian laporan agensi Anadolu. Tahun 2022 merupakan tahun kelima paling panas di dunia. Terutamanya pelbagai wilayah seluruh dunia menyaksikan paras suhu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Eropah khususnya mengalami musim panas terpanas. Jadi secara Eropah panas. Lebih panas daripada yang dulu-dulu. Apatah lagi negara kita. Dunia dah sekarang begini, saudara, panas. Begitu juga saya dipahamkan bahawa di Amerika Syarikat sedang mengalami gelombang haba yang paling teruk. Kerana lebih 35 juta penduduk di beberapa negeri di selatan Amerika Syarikat, termasuk di Texas, Louisiana dan Florida, mengalami gelombang haba yang katanya dijangka berlarutan selama beberapa hari lagi. Demikian menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika. Gelombang haba terik akan berterusan sepanjang minggu ini. Demikian menurut ramalan NWS. Demikian laporan Xinhua katanya. Ribut petir juga dan hujan lebat mungkin melanda dalam beberapa hari di seluruh negara Tenggara Amerika. Gelombang haba berlaku lebih kerap berbanding biasa di bandar-bandar utama di seluruh Amerika Syarikat. Kekerapannya meningkat secara berterusan daripada purata 2 gelombang haba setahun pernah berlaku itu pada tahun 1960 kepada 6 kali setahun. Itu keadaannya. Amerika pun mengalami gelombang haba yang teruk, saudara. Saudara Yaza, Malaysia lagi panas, cuaca panas, politik pun panas, ekonomi panas hati. Saudara, itu keadaannya. Nampak gayanya teman-teman dalam ruangan itu tak boleh nak pakai. Putus balik, putus lagi. Jadi saya rasa untuk malam ini, teman-teman, saya minta maaf. Sila pergi ke halaman yang lain. Saudara, ganggu nak buat macam mana, saudara? Biarlah. Dan kabarnya sekarang ini, hari ini, saudara, harus berhati-hati, ekonomi dunia semakin merosot, saudara. Bahawa pagi tadi ringgit, nilai mata wang negara kita, ringgit kita dibuka dalam keadaan yang cukup rendah, merudum, saudara, kepada RM4.63 bagi $1 Amerika. Tambah lagi. Ya, saudara, demikian menurut Ketua Ekonomi Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Al-Fazlan Nizam Abdul Rashid, ringgit juga lemah berbanding pound sterling dan euro. Ini adalah berikutan pendirian di Bank of England dan Bank Pusat Eropah yang cenderung untuk menaikkan kadar faedah. Kalaulah bank negara menaikkan kadar faedahnya, maka besar kemungkinan nilai ringgit kita boleh naik. Tapi kerana kita masih kekal dengan kadar faedah, kerana kita bimbang ini boleh mengakibatkan warga kita terkesan dan juga mengundang inflasi. Jadi sebab itu nampak gayanya di Amerika sekarang ni mereka menaikkan gila-gila, saudara, dia punya kadar faedah. Dia tak fikir soal rakyatnya. Yang mereka fikirkan adalah kadar nilai wang mereka mau dipertahankan. Hari ini, saudara, semalam RM4.60, pagi tadi buka RM4.63. Jadi saudara berhati-hati dengan kedudukan ekonomi dunia. Sebab itu saya katakan, ini sekarang ni kita sudah pun memasuki hampir perang ekonomi dunia.
Bukan perang perang secara fizikal, tapi peperangan ekonomi dunia antara Amerika bersama dengan Jepun dan juga negara China. Tak termasuk juga dengan Rusia. Ini perang ekonomi, sir. Jadi kita harus berhati-hati, jangan kita menyalahkan kerajaan. Mana siapa saja pun memimpin kerajaan dalam keadaan sekarang tidak mampu untuk memastikan nilai mata ringgit kita meningkat. Kerana Amerika meningkatkan dia punya kadar faedah bank mereka. Sebab itu para pemain-pemain mata wang dunia berlari mengejar ke Amerika, menjual wang kita, jadi nilai kita turun, saudara. Dan ini juga berlaku, saudara, di Jepun. Negara Jepun, saudara, diberitakan bahawa dalam tempoh 32 tahun, kedudukan nilai yen mengelongsor begitu teruk sekali, saudara. Jadi menurut Menteri Kewangan Jepun, Shinichi Suzuki, bagaimanapun pihaknya sedang melakukan pelbagai usaha untuk memperbaiki kedudukan ekonomi Jepun yang terkesan begitu teruk akibat kejatuhan mata wang yen berbanding dolar Amerika. Jadi ramai penganalisa kewangan menjangkakan Jepun bakal mengalami kedudukan lebih parah sekiranya negara matahari itu masih mengekalkan kadar faedah yang rendah berbanding dengan negara angka SEM itu yang terus melambungkan kadar faedah banknya, saudara. Inflasi melanda Amerika, kesan kenaikan kadar faedah. Walaupun naik tu OPR dan sebagainya, kita ni naik sikit je. Saudara Rosli Rahim dia kata jangan takut, kita ada pakar formula. Saya kata siapa datang pun dalam keadaan sekarang ni, serangan bertubi-tubi ni sukar. Apa formula pun sukar, saudara. Ini kerana kalau kita masih lagi tidak mahu menaikkan kadar faedah bank. Itu keadaannya, saudara. Kalau kita tak mahu menaikkan kadar faedah bank, maka jadilah keadaan sebegini. Nak buat macam mana? Bersabarlah dulu, tunggu dulu. Saudara Hazar, ulas sikit, menari terkinja-kinja, tunjuk langit, sekejap alim, sekejap kaki disko. Itu keadaan, saudara. Memang pun saya nak ulas, tapi dia bila berjumpa dengan anak muda, dia lupa. Saya dah bercakap, saudara. Saya dah memberitahu yang Mak Perdana Menteri tak payah lagi mencari populariti sebab dia dah jadi Perdana Menteri. Tapi mungkin gamaknya dia terbawa-bawa dengan zaman waktu dia jadi ketua pembangkang, terbawa-bawa sifat manusia. Tapi bagaimanapun, yang paling penting sekarang ni kita mahu agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyantuni kehidupan rakyat. Tak perlu, betul bila menyantuni anak muda boleh, tapi jangan terikut sangat budaya sebegitu. Jadi orang tengok apa hal pula Perdana Menteri menari ni. Tak pernah dibuat oleh orang. Saya memanglah Saudara Hazar, saya tetap mengulas, tak ada masalah. Sekerja. Bagi saya betul saudara Yaz 68 kadang mungkin dia terlupa dia dah jadi Perdana Menteri. Mungkinlah kerana banyak sangat satu hari sampai 4-5 acara dihadiri, terlupa diri. Dan sekarang ni kita sepatutnya bukan kita sepatutnya Perdana Menteri faham beliau sudah pun berada di anjung kuasa. Masa untuk beliau untuk menyantuni ekonomi dan rakyat dalam keadaan kita menghadapi peperangan ekonomi dunia. Itu yang selalu saya tegaskan, saudara. Saudara Sof Haji dia kata aset-aset strategi kita banyak yang dijual. Itu benar. Inilah kesan yang kita alami sejak negara kita mengalami apabila kita menghudung ekonomi kita. Sejak daripada lepas pilihan raya yang ke-14 dulu, saudara. Tak boleh nak buat apa. Saya cakap terus terang, sukar. Secara peribadi saya melihat data-data yang ada. Kita membuat, saya selalunya sebelum saya buat ulasan, saya tengok apa berlaku di Amerika, apa berlaku di Jerman, apa berlaku di England. Sebab ini adalah antara negara-negara pemain-pemain industri yang besar. Dan hari ini saya tersentuh kerana melihat bahawa yen di Jepun juga menghudung teruk dalam tempoh 32 tahun. Saudara Hazar dia kata bukan dia lupa tapi dah nyanyuk. Tak tahulah saya, saudara. Saya begini, saudara. Bagi saya lah, eloklah rakyat menegur. Jadi saya harap Yang Berhormat Perdana Menteri terimalah teguran ini sebagai satu kritikan, bukan bermusuh. Saya setuju dengan saudara Sof Haji. Dia kata aset-aset strategi kita banyak yang dah dijual. Kalau masih ada, setidak-tidaknya dapat juga membantu. Itu keadaan saya. Saya juga dipahamkan bahawa negara China juga turut menyaksikan bagaimana China onshore yuan. Yuan ditutup dalam keadaan 7.24 yuan bagi $1 Amerika pada hari Jumaat lepas.
Dan keadaannya mengikut peramal-peramal ekonomi dunia mengatakan bahawa yuan juga akan diserang. Yen Jepun, yuan bukan yuan China. Dan juga kita pun kena juga. Saudara Rosli Rahim dia kata OPR naik, nilai ringgit jatuh, saham merudum, harga barang melambung. Semua ini akan menjadikan senjata terhebat untuk pembangkang. Memang begitulah, tapi rakyat, kalau rakyat faham keadaan ekonomi dunia sekarang ni, mereka bertabah hati dulu sebenarnya. Saudara Rashid dia kata dia ikut gaya Najib pernah berjoget. Tak tahulah saya. Saudara yang itu. Tapi apa yang saya lihat keadaan sekarang ni, memang saya tahu banyak kritikan sejak semalam. Sejak semalam lagi bila melihat gambar itu, memang orang ramai tak senang keadaan itu. Jadi saya haraplah para penasihat, orang keliling yang Muhammad Sri Anwar Ibrahim tegur-tegurlah. Sebab tidak semestinya semua pemimpin itu benar. Dia pun kena mendengar bawah juga. Kata orang PN yang tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya saja cucuk jarum dalam live. Iyalah, begitulah keadaan. Musuh tidak pernah musuh memberi pandangan yang positif. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Saya ingin menyatakan bahawa perkabaran dari Arab Saudi bahawa hari raya tarikh wukuf di Arafah, Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan kerana hari ini adalah 1 Zulhijjah, maka hari wukuf di Arafah jatuh pada 27 Jun, iaitu pada hari Selasa, dan Arab merayakan hari raya Aidul Adha pada hari Rabu, iaitu 28 Jun 2023. Kita wallahualam bisawab, saya tak tahulah. Jadi rakyat faham, cuma walaupun tak faham, tak apalah, saudara. Saudara Azli Nordin dia kata dia tak mencuri. Saya nak bagi tahu saudara, soal-soal begitu rakyat mungkin faham. Jangan risaulah orang nak main macam mana pun, bagi saya kadang-kadang ketentuan ilahi. Sekejap lagi saya nak ulas saudara. Dan saya difahamkan juga bahawa hari raya haji jatuh pada 8 Jun hari Rabu. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Syed Fahmi Syed Abdul Rahman. Setakat hari ini saudara, sejumlah 29,212 warga kita sudah pun berada di Mekah. Daripada jumlah yang akan membuat haji tahun ini adalah 31,600 orang. Dan kemah-kemah, hampir 300 buah kemah untuk jemaah haji Malaysia telah pun siap di Mina. Alhamdulillah, saya dapat menggambarkan bagaimana keadaan di sana, saudara. Alhamdulillah, saudara, saya juga difahamkan bahawa nama calon menggantikan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution pagi tadi setelah beliau menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin telah pun mempersembahkan nama calon Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ritayuddin Al-Mustafa Billah Shah, saudara. Jadi dalam tempoh sejam lah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berbual dan menyembah, memberikan laporan keadaan keselamatan negara. Dan saya difahamkan bahawa calon Ketua Polis Negara yang dicadangkan oleh bini beliau adalah Timbalan Ketua Polis Negara hari ini, iaitu Tan Sri Razaluddin Husin. Bagi jawatan Timbalan Ketua Polis Negara, katanya terdapat 4 nama yang disembahkan. Mereka adalah Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Ayub Khan, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketamah Awam Datuk Seri Hazani Ghazali, dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Mahdin. Satu lagi tak dapat diumumkan. Bagaimanapun begitulah kedudukannya. InsyaAllah kalau setelah diperkenankan, maka Tan Sri Razaluddin Husin akan menjawat jawatan mulai 1 Julai ini, menggantikan Tan Sri Akril yang menamatkan khidmatnya lebih awal, saudara. Itu keadaan pasukan polis. Bagaimanapun kita masuklah terus, saudara, politik dalam keadaan sekarang ni, gangguan macam-macam mereka ganggu, saudara. Nak buat macam mana? Lain satu lagi tak dapat digunakan. Ya, saudara. Sebenarnya saya nak menegur bahawa orang UMNO ni, saudara, mereka harus sedar diri lah. Kita ni pembangkang dulu asalnya.
Tapi setelah berwujudnya kerajaan perpaduan, kita bukanlah abang besar. Kita hanya untuk bersama menyantuni kerajaan perpaduan. Sedar dirilah. Saudara Lux Junior, kenapa Jolo Nek Faizal lain tak heret mahkamah? Saya tak tahu. Itu terpulanglah nanti, saudara. Kita boleh menzahirkan persoalan itu, saudara. Tetapi apa yang saya lihat, bahawa keadaan sekarang ni, UMNO kena sedar. Kita ni dengan 26 kursi UMNO saja, saudara. Itu pun daripada 26 tu, 10 orang dia ragui. Tinggal lagi 16. Tinggal lagi 10 tolak 26 tolak 10, tinggal lagi 16 orang. Itu saja. Jangan tunjuk jadi abang besar. Saya dah bercakap semalam, saya dah katakan kemarin, jangan jadi abang besar. Kita adalah pelengkap kepada kerajaan supaya dapat meneruskan agar negara ini dapat distabilkan politiknya. Saudara, itu keadaannya. Tapi macam saya katakan, nasihat dah berbuih-buih. Berbuih-buih kita dengar dalam perhimpunan agung UMNO yang lepas, minta kita bersatu padu, berdiri teguh di belakang Presiden. Tapi masih ada lagi yang tikam dari belakang. Masih ada lagi terperangkap dengan usaha untuk mencari pengaruh. Tambah-tambah lagi sekarang ini, saudara, musim untuk menjadi calon pilihan raya. Saya dengar juga dari macam cerita budak hitam tu. Dia kata bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sukar untuk menggapai yakin orang-orang Melayu kerana Presiden UMNO tidak disenangi oleh orang-orang Melayu. Dia cakap dari mana? Budak ni daripada zaman dia tingkat 4. Selalu saya katakan dia ni adalah antara perosak kepada UMNO Barisan Nasional dari awal lagi. Sebelum beliau hadir dia dalam kumpulan Pak Lah, waktu itu Pak Lah menang Tun Abdullah Badawi yang mengambil alih daripada Dr. Mahathir. Bila pilihan raya dia dapat lebih 2/3, iaitu 158 kursi. Tapi bila dia hadir, kononnya nak membantu Pak Lah, akhirnya merosot hilang two-third majority. Dia jadi ketua pemuda pun dia tak mampu untuk membawa pergerakan pemuda, menghayati perjuangan pemuda. Akhirnya pemuda hanyut. Itu keadaan. Dah dapat jadi bertanding pun maki hamun UMNO, tak pernah berterima kasih. Orang ni nama saja. Kononnya ada pelajaran semua, tak boleh pakai, saya tak boleh pakai. Itu keadaan. Jadi sebab itu bila dia menyelar bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin sukar untuk mendapat sokongan orang Melayu, saya kata tak begitu. InsyaAllah pilihan raya nanti akan datang, ya. Sebab tu saya katakan pada hari UMNO harus berdiri teguh di belakang kepimpinan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dan kita teruskan usaha kita. Saya nak menyantun ni kerana apabila saya melihat kenyataan daripada timbalan Presiden PAS, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, kononnya dia merasakan bahawa pilihan raya negeri yang membabitkan 6 negeri, artinya kehadiran Perikatan Nasional mampu menggugat, katanya lah, mampu menggugat. Bagi saya, gugatlah keadaan pun. Buat macam mana pun tak menjadi, saya tak jadi. Dia kata pilihan raya negeri kali ini amat unik dan boleh menggugat kerajaan pusat jika Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh PAS dan Bersatu mampu memperoleh kemenangan di 5 daripada 6 negeri. Oh, besarnya. 5 daripada 6 negeri, saya. Tapi itulah kata kadang-kadang mereka dekat dengan cara bercara, berceramahnya, konon-konon mereka adalah antara orang agama. Tapi mereka lupa, mereka juga cuba nak buat kerja Tuhan. Mana boleh nak jangka menang banyak itu. Kalau sepatutnya kalau mereka orang yang hampir dengan bicara soal agama ni, sepatutnya mereka menjauhkan diri daripada melakukan kerja-kerja yang saya kata kerja orang munafik lah. Mana boleh kita melakukan kerja Tuhan, besok menang, orang ni kalah, orang tu dan sebagainya. Tak sepatutnya begitu. Tapi itu yang berlaku sekarang saja. Secara kena jangan lupa, secara rakyat tak lupa. Rakyat tidak lupa bagaimana sejarah hitam negara saat dipimpin oleh mereka, iaitu Perikatan Nasional khususnya, saudara. Jangan lupa, saudara. Waktu itu PAS juga bersama dengan Perikatan Nasional. Rakyat dikurung selama bulan lama, saudara. Ekonomi runtuh. Rakyat nak dapat makan terpaksa naikkan bendera putih. Apakah rakyat lupa, saudara? Saudara, kemudian program vaksinasi lambat. Malahan harga-harganya pun masih lagi dipertikaikan. Waktu itu mereka merintah parlimen ditutup kerana takut mereka akan dijatuhkan dalam usul undi kepercayaan. Pelabur-pelabur lari lintang pukang sampai hari ini, saya bagai anak rak kita nak cari mereka.
Betul Saudara Abdul Azhar, down. Saya melihat, saya jangkakan Saudara Azminuddin, saya jangka 5 daripada 6 negeri ni tak ada tempat untuk Perikatan Nasional. Itu pun dia kata jangan ngaji lagi habis ya. Sebab saya lihat saudara, ringgit merudum, pelabur lari, saham jatuh. Kerajaan pusat gagal saya untuk bertindak pantas. Dan ramai orang bunuh diri kerajaan mereka. Sebab itu bila Tuan Ibrahim, Tuan Man mengatakan bahawa mereka boleh menang, rakyat tak lupa. Walaupun budak hitam mengatakan orang Melayu takkan menyokong kerajaan Pakatan Harapan, ini kerajaan yang baru. Semua yang mereka tu sudah menjadi Perdana Menteri, dah memimpin negara. Sama ada Datuk Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Sabri, kumpulan mereka semua tu sekarang ni, tabat dia kata orang Melayu boleh lupa. Yang ini saya ingat orang Melayu tak lupa. Yang ini orang Melayu tak boleh lupa. Macam mana deritanya berada di bawah kerajaan Perikatan Nasional dulu, saudara. Saya tidak lupa bagaimana orang lain, saudara. Dan kenyataan Perikatan Nasional yang dalam menghadapi pilihan raya ni, saya rasa mereka inilah antara mimpi dan realiti, saudara. Negeri yang terlibat dalam pilihan raya kali ini ada 6, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. 3 buah negeri di bawah Perikatan Nasional, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu. Sementara Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional hari ini akan menghadapi pilihan raya dengan pasukan yang lebih hebat lagi sekarang, sebab dah ramai. Persoalannya, adakah keyakinan Perikatan Nasional untuk menawan 5 dari 6 negeri sebut adalah realiti yang bersandarkan pada fakta, atau hanya sekadar mimpi? Kerana mereka bersandarkan kepada indikator waktu pilihan raya umum yang lalu. Negeri Sembilan daripada 8 parlimen, kita tengok saudara, kesemuanya ditawan oleh UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jelebu Barisan Nasional, Jempol Barisan Nasional, Seremban Pakatan Harapan, Kuala Pilah Barisan Nasional, Rasah Pakatan Harapan, Rembau Barisan Nasional, Port Dickson Pakatan Harapan, Tampin Barisan Nasional. Jadi kalau nak bersandarkan kepada keputusan lepas, macam mana mereka boleh yakin bahawa Negeri Sembilan mereka boleh tawan? Kalau mereka bersandarkan pada situ, saudara. Dan di Selangor contoh, saudara ya. Di Selangor Pakatan Harapan memenangi 16 kursi daripada 22 kursi parlimen. Manakala PN Johor hanya menang 6 negeri. Dan mereka kalah pada 16 kursi, saudara. Daripada 22 kursi, Perikatan Nasional cuma ada 6. Pakatan Harapan 16. Memanglah UMNO tak ada lah, saudara. Dan dengan strategi yang tepat, undi Melayu dan bukan Melayu yang menyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di dun-dun sebut, rasanya sukar boleh digugat oleh mereka. Kesimpulan sebab itulah kononnya mereka mengumumkan ini mereka akan mentadbir. Tapi siapa pula? Saya ingat mungkin hari Khamis, hari ni hari Selasa, Rabu, hari Khamis insya-Allah saya akan bersiaran dalam satu portal, saudara, lusa di Sumber Kini. Kita akan membicarakan tentang kedudukan di Selangor, saudara. Begitu juga di Pulau Pinang, saudara. Pulau Pinang antara 13 kursi parlimen dipertandingkan, 15 kursi Pakatan Harapan, 10 kursi parlimen, manakala Perikatan Nasional hanya menang 3 kursi saja. Jadi tak ada nampak asasnya bagaimana mereka, sebagaimana kenyataan Tan Sri Muhyiddin, mereka akan memenangi 20 daripada 40 kursi DUN. Tak nampak, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, kiranya dalam mimpi itu mungkinlah, boleh. Di Kedah memang kita akui, saudara. Di Kedah kita melihat berdasarkan fakta melalui keputusan PRU 16, PN dilihat kononnya tidak menghadapi masalah untuk mengekal penguasaan. Perikatan Nasional menang 13 dari 14 kursi. 1 kursi Pakatan Harapan itu di Sungai Petani, Speaker Dewan Rakyat. Yang lain mereka sapu. Kononnya, saudara, berasas pada itu mereka boleh menang di Kedah. Saya rasa jangan cakap besar, jangan buat kerja Tuhan. Saudara, Saudara Muhammad Hamzah, PN memerintah, saya hilang pekerjaan hingga sekarang masih menganggur. Saudara Muhammad Hamzah Abdil, saudara bukanlah seorang saja, ramai lagi yang mengalami keadaan sama. Ya, sekadar PN kalah tak mendatangkan parut, tapi kalau Barisan Nasional PN kalah, parutnya berdarah. Saya rasa Yazar tak ada. Saya tidak nampak. Dan kalaulah dalam pilihan raya negeri nanti, katalah
Mereka kata itu. Tapi tidak akan merubah keadaan di kerajaan di mana dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada berubah saudara, sebab parlimen dah diputuskan daripada 222 setakat hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan 1,148 ahli parlimen. Macam mana nak berubahnya saudara? Tambah-tambah lagi macam di Kedah, isu Menteri Besar yang celupar dan sebagainya membuatkan rakyat Kedah pun resah saudara. Terengganu saudara, di Terengganu mempunyai 8 kerusi parlimen, iaitu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Ulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Memang daripada 8 tu semua Perikatan Nasional melalui Parti PAS menang. Tapi jangan dia jadikan ukuran, sebab kemarin dulu saya berada di Kemaman. Saya melihat warga Kemaman juga menyatakan mereka tak mahu lagi berada di bawah PAS. Saudara Syahabuddin Adnan dia kata, Syuib Adnan dia kata di Kedah Tembelang Sanusi dah terbuka. Dia hanya cuma projek saja, habuk pun tak ada. Ini yang saya alami dan saya dapati saudara. Macam kata saudara Muhammad Hamzah lah. Bila Perikatan Nasional memerintah, ramai hilang pekerjaan. Sampai sekarang tak dapat pekerjaan. Saudara Azam dia kata keadaan sekarang ni bukan marang tapi mering. Dan sebagaimana Kedah melalui pencapaian PN dalam PRU 15 di atas kertas, mereka menyatakan tidak akan mengalami masalah untuk mengekalkan Terengganu, tapi sekaligus dan pendedahan isu-isu. Semasa nampak gayanya rakyat Terengganu mula buka mata. Jika di Kedah telah terbongkar mengenai kebobrokan Sanusi, di Terengganu pula saudara, kisah Menteri Besar Terengganu kini dikaitkan dengan beberapa skandal penjualan tanah. Isu tanah dataran Khairunisa dan tanah tapak pasar malam Tok Adis yang dijual kepada koperasi dan NGO PAS dengan harga yang jauh di bawah pasaran masih belum dapat dijelaskan. Malah Presiden PAS juga kini berhadapan kemungkinan kehilangan kerusi Parlimen Marang kerana merasuah pengundi di parlimen tersebut. Ia seperti kata Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, tidak mustahil Pakatan Harapan akan membuat kejutan di Terengganu dan Kedah. Untuk negeri Kelantan pula, yang perlu ditukar bukan kerajaan negeri tapi rakyat Kelantan itu sendiri pula katanya. Realitinya Perikatan Nasional akan menghadapi pilihan raya negeri dengan pelbagai masalah. Imej pemimpin utama dalam PBM dan PAS sudah tercemar teruk dengan beberapa kes salah laku, salah guna kuasa, rasuah yang sedang pun menghadapi perbicaraan di mahkamah. Manakala gerakan pula seperti yang mana yang kita akui saudara, mereka sendiri tak bergerak, tak gerak, tak makan saudara. Di Kelantan daripada 14 kerusi parlimen dan 45 kerusi Dewan Undangan Negeri, PAS memanglah dapat 13 kerusi, iaitu Tumpat, Pasir Mas, Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai, Rantau Panjang, Pengkalan Cepa, Ketereh, Macang. Cuma di Macang tu Parti Bumi menggunakan lambang PAS. Gua Musang, Kubang Krian, Tanah Merah juga PBM menggunakan lambang PAS. Begitu juga di Jeli, saudara. Dan di Tanah Merah ialah Datuk Seri Ikmal Hisham. Itu keadaannya dan mereka begitu yakin. Bagi saya tidak yakin mereka boleh mempertahankan. Saudara Nani dia kata kalau tak serik lagi tak tahulah. Jadi sebab itu sekarang ni rakyat kena bijak untuk memilih. Saya tidak boleh nak cakap lebih dari itu saudara. Tapi saya agak menarik untuk kita menghayati tulisan Dr. Nik Mawardi Muhammad, itu pensyarah Pusat Pengajian Jarak Jauh Universiti Utara Malaysia. Kata Dr. Nik Muhammad, tidak sampai sebulan lagi Dewan Undangan Negeri Kelantan akan terbubar secara otomatis apabila tempoh penggalnya berakhir pada 26 Jun ini. Oleh itu, mengikut perlembagaan, pilihan raya negeri Kelantan akan dilangsungkan dalam tempoh tidak kurang 60 hari. Pendekatan PAS mudah dijangka. Dalam pilihan raya umum 15, PAS kekal bertanding 9 kerusi parlimen. Ia menang dalam pilihan raya umum ke-14 dan memberi 5 kerusi seluruhnya pada Bersatu. Bersatu menggunakan logo PAS adalah strategi untuk menambahkan bilangan kerusi PAS di parlimen lebih banyak. Saudara, dalam pilihan raya 14, PAS menang 37 kerusi. DUN dan BN menang 8. Oleh itu dalam PRN ini PAS dijangka akan memberikan 8 kerusi yang ia kalah dalam PRU 14 kepada Bersatu. Itu yang berlaku sekarang saudara. Bagaimanapun menurut Ketua Perangan UMNO Kelantan saudara, itu Datuk Zawi Osman, beliau menegaskan bahawa BN dan Pakatan Harapan sedang mencari jalan bagi melawan kempen sapu bersih PAS.
Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi dalam lawatan ke Kelantan pada 13 Mac lalu telah pun menyatakan bahawa rakyat perlulah memberi kali ini menukar atau merubah kerajaan yang ada di Kelantan untuk mengatasi banyak masalah. Masalah terbesar yang dihadapi oleh warga di Kelantan adalah masalah air, saudara. Satu perkara yang wajib diakui, saudara, ialah dominasi PAS. Kita mengaku dan UMNO dalam politik Kelantan sejak sekian lama. Dua parti ni saja yang saling berentak, saudara. Lain-lain parti saya rasa tak banyak mana, macam Parti Keadilan, Parti Amanah, ini mereka baru muncul. Tapi dua parti inilah merupakan pertempuran yang sejak merdeka lagi. Cuma kali ini kita melihat bahawa besar kemungkinan, saudara, daripada kursi sebut, rasanya, saudara, UMNO sudah ada cadangan agar kursi yang boleh terima. Barisan bertanding di 31 kursi dan mereka berjumpa besar melepaskan 14 kursi kepada Pakatan Harapan. Kursi-kursi, 14 kursi ialah Pasir Pekan, Pancur, Tanjung Mas, Kota Lama, Meranti, Cetok, Pasir Tumbuh, Demit, Tawang, Kaduk, Bukit Panau, Limbungan, Temangan dan Mengkebang. Itu kabarnya lah, saudara. Belum lagi diumumkan. Kita tunggulah keputusannya, saudara. Tapi dengan kerjasama antara UMNO, Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan dan Amanah, saya berkeyakinan sesuatu bakal berlaku, saudara. Saya akan melihat landscape politik akan berubah. Cuma yang sering saya katakan, di Kelantan dan di Terengganu, pokok pangkalnya adalah calon. Saudara Zahari Sungai Petani, dia kata kalau Kelantan PAS menang, pasti gaji esok naik lagi. Aduh, keadaan begitulah, saudara. Saya melihat bagaimana celarunya fikiran rakyat dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, yang mengadu domba dan melihat bahawa matlamat mereka untuk menggapai kuasa. Itu saja, saudara. Dan dapat jawatan, bukan untuk bekerja. Track record UMNO Barisan Nasional adalah bekerja. Dan kita lihat juga Pakatan Harapan pun melalui Parti Keadilan di Selangor. Mereka menang jawatan, pelbagai jawatan memerintah Selangor. Mereka melakukan perubahan. Sebab itu sepanjang Parti Keadilan mentadbir di Selangor, sukar untuk UMNO menggapai balik yakin rakyat. Sekarang ini rakyat begitu yakin apabila dilihat adanya hubungan baik antara UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Saya rasa di Selangor tak kena gaya. Saya tak nak buat kerja Tuhan, saudara. Tapi rasa-rasanya teramat sukar untuk Perikatan Nasional nak dapat 2-3 kursi pun rasanya seksa. Biarpun mereka bercakap dalam keadaan pentas-pentas politik yang dibuka sejak 2-3 minggu lepas adalah merupakan pentas politik caci hamon. Mereka mengadakan pentas politik lain tak ada, saudara, memaki hamon. Saya dengar sendiri pemimpin mereka gunakan pentas politik, semua tak betul kerajaan. Tak apalah, rakyat dapat mengukur sejauh mana kemampuan mereka untuk mentadbir. Kena ingat, saudara, pentadbiran negara ini bukan diukur kemampuannya melalui seranah atau serangan. Kalau nak ikut dengar cakap macam di Kelantan tu, serangan timbalan menteri besarnya, bagai nak rak, saudara. Ada pula Parlimen perangnya, maki hamun UMNO ni. Tenat saja kerjakan mereka. Tapi bagaimana bila mereka mentadbir di Kelantan, apa jadi? Rakyat dapat melihat bagaimana pentadbiran mereka di Terengganu. Bercakap, bersyarah dengan menggunakan dalil-dalil dan sebagainya. Sedap, maki hamun. Tapi apakah negara boleh ditadbir hanya dengan bermodalkan maki hamun sumpah seranah? Kita menyantuni rakyat, bukan dengan bermodalkan kebencian. Sewajarnya, aroma landscape politik negara kita mesti diterjemahkan melalui ukhuwah dan kasih sayang. Islam tidak mengajar pemimpinnya bercakap memaki hamun. Tetapi apa yang kita dengarlah, saudara, di pentas-pentas politik. Memang rakyat suka dengar. Orang pun bertepuk. Sedapnya maki hamun. Tetapi sejauh mana maki hamun itu mampu dijadikan aset untuk mentadbir negara? Dalam keadaan dunia hari ini mengalami suasana yang begitu tenat. Bukan kata negara kita saja, saya dah laporkan tadi. Di Jepun, di China, di Amerika, di Eropah. Semalam saya dah bagi laporan 140,000 warga Eropah di London, di Eropah hilang pekerjaan. Jadi kita pun, negara kita tentulah tidak terkecuali.
Itu keadaannya. Cuma yang kita harapkan dengan santunan pemimpin yang prihatin pada rakyat, maka insya-Allah kita akan dapat menyelamatkan rakyat daripada tidaklah berterusan menaikkan bendera putih untuk cari makanan. Saudara Abdullah Azhar dia kata ada muncul juga rakyat Kelantan di FB kutuk Nik Amar. Saya tak mau campur mereka, saudara. Sebab semua orang tahu, saudara. Yang kurang cerdik saja akan menyokong walaun daripada sana, saudara. Surah Aziz Al-Merah. Betul, saudara. Sebab memanglah saudara Tab Abdul dia kata itu kesukaan orang Melayu. Orang Melayu ni suka tengok orang bergaduh. Seronok sangat. Bila nak bergaduh tu yang dulu macam tengok dalam filem tu. Ini kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Perempuan ni kau pijak. Seronok sangat, saudara. Tapi tak ada apa. Contohnya dulu orang suka tengok wrestling, tengok boxing. Mereka bukan mahu melihat satu penjelmaan kasih sayang. Yang kita pentingkan sekarang ini, dalam keadaan negara dicengah oleh masalah, kita perlu mewujudkan kasih sayang. Saya yakin, saudara, apa pun yang dimimpikan oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional tidak akan terjema selagi mereka berterusan memaki hamun, menghentam. Macam bukan manusia lagi lah cara mereka bercakap. Dengan ayat-ayat perkataan pembohong, penipu, hancing, macam-macam. Saya tak sanggup kita mendengarnya. Jadi bila saya dengar benda begitu, saya bertanya, apakah ini landscape politik Melayu yang mahu dipertunjukkan di pesada dunia? Warga bangsa Melayu terkenal dengan sompan dan santunnya. Hari ini negara Indonesia sedang menjalani musim pemilu, pemilihan presidennya, tapi tak dengar pula maki hamun. Mereka lebih santun. Thailand juga, saudara, kita dengar macam mana apa ini, walaupun berlaku perubahan, kerajaan belum dapat terbentuk lagi di Thailand. Kerana adanya elemen-elemen senator daripada pasukan tentera belum lagi merestui penubuhan kerajaan. Masih lagi tergantung di Thailand. Tapi sepanjang kempen tidak pula kita dengar maki hamun. Begitu juga apabila anak Marcos dinobatkan sebagai presiden dan negara Filipina. Tak ada pula kempen-kempen macam mana kita. Sekarang ni saya Tab Abdul dia kata memanglah keadaannya sekarang ni kita dah rosak politik kita ni. Siapa yang mewujudkan suasana begitu, saya tidak nampak bahawa UMNO ni nak maki orang. Kita ni naik pentas nak maki orang pun tak berani. Saya Ahmad Muhammad dia kata PAS PN terbaik. Aduhai. Okeylah, tak ada masalah. Sepatutnya begitulah. Nak puji-pujilah bagi anda pengikut pada PAS dan Perikatan Nasional. Nak puji parti, pujilah. Tapi saya minta janganlah saudara grasshopper. Tak baik tu. Tak baik kita nak maki hamun, nak gunakan bahasa-bahasa yang kesat. Ini bukan budaya kita. Budaya kita adalah menyantuni dengan penuh kasih sayang. Oleh kerana live saya ini dalam channel satu lagi diganggu begitu hebat, kita berdoa supaya dapat diperbaiki agar kita dapat bertemu lagi besok. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.